Okey, untuk kelas kita pada hari ini, saya akan tunjukkan bagaimanakah caranya untuk anda menyediakan laporan akhir. Jom kita lihat apakah panduan-panduan yang boleh anda masukkan di dalam laporan akhir anda kelak. Sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, saya akan kongsikan kepentingan laporan akhir. Kenapa laporan akhir ini penting? Jom kita lihat. Yang pertama, ia merupakan bukti bagi kajian ataupun program yang telah anda laksanakan. Yang kedua, menjadikan program yang telah anda laksanakan itu lebih bersifat sistematik. Yang ketiga, anda dapat mengenal pasti kelemahan program yang telah anda laksanakan. Yang keempat, memperolehi pengiktirafan daripada mana-mana pihak yang tertentu. Seterusnya, menjadi sumber rujukan pada masa yang akan datang. Dan yang terakhir, anda boleh sharekan ataupun kongsikan dapatan program anda bersama pihak-pihak yang lain. Sebagai contoh, maybe ataupun mungkin pihak yang ingin melakukan program persis seperti mana yang anda lakukan, boleh melihat dalam laporan anda untuk tambahbaikan pada program yang bakal mereka jalankan kelak. Format laporan akhir. Mari kita lihat. Seperti mana kertas kerja ataupun proposal yang telah anda laksanakan, laporan akhir juga menitik beratkan mengenai tajuk. Tajuk yang anda lampirkan perlulah menggambarkan secara keseluruhan mengenai program yang telah anda laksanakan, dan ia juga haruslah menggambarkan objektif program yang anda telah lakukan. Selain daripada itu juga, anda juga boleh masukkan subtajuk di dalam tajuk yang telah anda kemukakan. Pastikan subtajuk yang anda masukkan, font yang digunakan adalah lebih kecil berbanding tajuk yang telah anda lampirkan. Seterusnya adalah intisari. Apakah itu intisari? Intisari adalah senarai kandungan yang anda perlu masukkan di dalam laporan akhir anda. Pastikan anda memasukkan semua subtajuk di dalam laporan berserta dengan muka surat. Sebagai contoh, tujuan, pengenalan, objektif dan lain-lain di dalam intisari. Intisari dibuat setelah anda selesai menulis laporan. Hal ini kerana anda tidak boleh memasukkan intisari jika laporan anda belum siap. Pastikan anda memasukkan intisari setelah, pastikan anda memasukkan segala maklumat yang telah anda siap ke dalam intisari anda. Penghargaan. Anda perlu menyatakan ataupun menzahirkan penghargaan kepada siapa ataupun kepada mereka yang telah sama-sama membantu anda untuk menyiapkan program ini. Sebagai contoh, anda ingin menzahirkan penghargaan kepada ibu bapa anda kerana telah memberi sokongan serta sumbangan di dalam ataupun semasa anda melaksanakan program tersebut. Selain daripada itu juga, anda boleh menzahirkan penghargaan kepada pensyarah, kawan-kawan dan mana-mana pihak yang terlibat, sama ada secara langsung ataupun tidak langsung, untuk membantu anda menjayakan program yang telah anda laksanakan. Pendahuluan. Anda perlu ceritakan sedikit mengenai program yang telah anda laksanakan. Sebagai contoh, tugasan ini diberikan oleh pensyarah bagi subjek apa. Idea yang tercetus. Bagaimanakah idea yang tercetus untuk anda membuat program ini? Anda juga perlu menceritakan secara am ataupun secara general mengenai program yang anda laksanakan. Sebagai contoh, anda membuat program motivasi di sekolah. Jadi, anda perlu menerangkan dengan sedikit mengenai latar belakang program motivasi yang anda lakukan tersebut. Jawatan kuasa program. Seperti mana dalam proposal ataupun kertas kerja anda, di dalam laporan juga anda perlu masukkan jawatan kuasa program. Masukkan diagram ahli jawatan kuasa program, masukkan nama beserta jawatan serta peranan yang dimainkan oleh mereka. Tujuan. Anda perlu menyatakan dengan lebih jelas mengenai tujuan program ini diadakan. Sebagai contoh, apakah tujuan anda membuat program menanam pokok bakau? Anda perlu masukkan di dalam laporan tersebut. Contohnya, tujuan anda melaksanakan program tersebut adalah untuk memulih ataupun memelihara semula alam sekitar.
Objektif seperti mana dalam laporan, seperti mana di dalam proposal, anda juga perlu memasukkan objektif dengan jelas di dalam laporan akhir anda. Pastikan anda menyusun objektif berdasarkan keutamaan. Atur cara program. Anda perlu tulis tarikh dan masa berserta dengan jadual aktiviti yang telah anda laksanakan di dalam atur cara program. Aktiviti. Nyatakan apa aktiviti yang telah anda lakukan sepanjang program anda berlangsung. Mulakan daripada aktiviti pertama hingga aktiviti yang terakhir. Ceritakan secara terperinci mengenai aktiviti-aktiviti yang anda jalankan. Sebagai contoh, anda melakukan program motivasi bersama pihak sekolah. Jadi, apakah aktiviti yang anda masukkan ataupun yang telah anda lakukan sepanjang program itu berlangsung? Sebagai contoh, anda memain permainan untuk mengeratkan hubungan di antara ahli kumpulan. Masukkan tersebut di dalam aktiviti. Belanjawan. Dalam laporan akhir, perkara yang paling penting ataupun perkara yang ingin saya tegaskan yang perlu diberi perhatian adalah mengenai belanjawan. Pastikan anda memasukkan semua jenis pembelanjaan di dalam belanjawan, termasuklah minyak kereta ataupun apa-apa saja yang memerlukan duit. Selain daripada itu juga, jangan lupa masukkan dari mana anda mendapat wang tersebut. Adakah anda telah meminta sumbangan derma ataupun anda mendapatkan wang tersebut daripada mana-mana pihak. Sumbangan. Jika anda memiliki ataupun menerima sumbangan daripada mana-mana pihak, masukkan di dalam laporan akhir anda. Pastikan sumbangan yang diberikan iaitu bermula daripada awal program hingga ke akhir program. Nyatakan sumbangan setiap ahli kumpulan terhadap program ini juga. Misalnya, ahli kumpulan anda mengeluarkan duit, ahli kumpulan anda mengeluarkan tenaga dan sebagainya, anda perlu masukkan dan menceritakan dengan lebih lanjut di dalam laporan akhir. Cabaran. Nyatakan apakah cabaran yang telah anda hadapi sewaktu melaksanakan program ini. Cabaran boleh merangkumi daripada bentuk, masa, tempat, kewangan dan juga keadaan. Nyatakanlah cabaran yang anda hadapi daripada awal hingga ke akhir program. Cadangan. Berikan cadangan untuk memperbaiki program ini sekiranya ia dibuat lagi pada masa akan datang. Penutup. Boleh dimasukkan perkara-perkara yang anda dapat pelajari sepanjang program itu berlangsung. Anda juga perlu membuat satu kesimpulan untuk program yang telah anda laksanakan. Beri saya masa, saya akan menunjukkan contoh-contoh yang lain yang boleh anda masukkan di dalam laporan akhir anda. Jadi, ini merupakan salah satu panduan yang boleh anda jadikan rujukan untuk menyiapkan laporan akhir anda. Di sini adalah panduan yang boleh anda lihat, iaitu tajuk dan juga isi kandungan. Pelajar perlu membuat isi kandungan dan menyenaraikan apa yang terkandung di dalam setiap kandungan terbabit. Kamu juga boleh memasukkan muka surat bagi setiap isi kandungan. Penghargaan seperti mana yang saya terangkan, anda boleh menyatakan kepada siapa anda ingin menzahirkan penghargaan. Dia boleh jadi ibu bapa ataupun sesiapa sajalah yang membantu anda dalam menjayakan projek tersebut. Pengenalan. Anda perlu menceritakan dengan lebih lanjut mengenai projek yang anda laksanakan. Memberikan gambaran secara terperinci. Sebagai contoh, anda boleh memberikan maklumat mengenai projek. Di sini saya sertakan maklumat ataupun contoh mengenai pelajar yang melakukan program pengurusan stres. Jadi, kenapa mereka melakukan pengurusan stres? Disebabkan sewaktu pandemik COVID-19 yang telah berlaku, pelajar menghadapi masalah kemurungan dan sebagainya. Jadi, program ini dilihat dapat membantu untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Nombor 2 adalah tujuan ataupun maklumat program. Kamu perlu menghuraikan tujuan program ini diadakan. Nombor 3, latar belakang program. Terangkan bagaimanakah program tersebut diadakan. Sebagai contoh, jika kamu membuat program awareness, program kesedaran, maka kamu katakan kamu membuat program melalui aplikasi Google Meet.
Jika anda membuat program mengenai rumah anak-anak yatim, masukkan latar belakang rumah anak yatim tersebut. Yang keempat adalah objektif kajian. Seperti mana yang saya terangkan, kamu perlu memasukkan sekurang-kurangnya 3 objektif kajian dan pastikan anda telah meletakkan objektif yang utama di tempat yang pertama. Butiran aktiviti ataupun maklumat kamu kena masukkan di dalam laporan akhir, ya, iaitu kamu kena masukkan tarikh, masa dan juga tempat. Seterusnya adalah atur cara program. Kamu perlu masukkan atur cara yang telah kamu lakukan di sewaktu program kamu ke dalam laporan akhir. Seterusnya adalah senarai ahli jawatankuasa yang terlibat seperti mana yang saya jelaskan sebentar tadi. Belanjawan. Masukkan belanjawan ataupun perbelanjaan yang telah diperuntukkan untuk menjayakan program ini. Anda perlu menyatakan bagaimanakah sumber anda memperolehi wang tersebut. Adakah anda mendapat derma daripada mana pihak ataupun ada kumpulan sendiri yang menyumbang dana tersebut. Jika anda ada poster, masukkan poster anda. Hasil tinjauan. Anda perlu masukkan hasil tinjauan ataupun maklum balas komuniti di dalam laporan akhir anda. Hal ini penting kerana hasil tinjauan ini akan memberi markah ke dalam kamu punya subjek ini. Jadi jangan lupa masukkan hasil tinjauan. Hasil tinjauan sebagai contoh, hasil tinjauan yang awak dapati daripada responden awak daripada responden ataupun daripada mana-mana pihak yang telah menyertai program anda perlu tafsirkan ataupun interpretasikan maklumat tersebut ke dalam bentuk graf dan terangkan dengan lebih lanjut mengenai butiran-butiran yang anda dapat. Kesimpulan dan juga perhitung. Akhir sekali adalah lampiran. Anda perlu memasukkan semua maklumat ataupun lampiran-lampiran yang telah anda dapati beserta gambar dan sebagainya ke dalam laporan akhir anda. Jika anda membuat video, pastikan anda copy and paste link anda di video tersebut dan pastikan semua orang boleh melihat video yang anda paparkan. Sekian daripada saya. Terima kasih.